wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul jinni wal bashar. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'd. Alhamdulillah, sama-sama kita merafakkan sebanyak-banyaknya terima kasih dan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada tengah hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita sama-sama dapat hadir ke rumah Allah taala ini bagi menunaikan solat fardu Jumaat dan mendengar khutbah. Mudah-mudahan setiap langkah, setiap amalan yang kita lakukan dalam rumah Allah Ta'ala ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insyaAllah. Sama-sama kita berniat i'tikaf, mudah-mudahan ada pahalanya untuk kita. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, jadi setiap kali pada waktu Jumaat ini saya akan sama-sama dengan tuan-tuan untuk membacakan pada tuan-tuan hadis-hadis kursi sebagai panduan, dan agak banyak hadis-hadis yang saya bawakan kepada tuan-tuan lebih kepada bagaimana nak membentuk pribadi sebagai seorang Muslim. Sama ada dalam bentuk kita memahami perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan juga anjuran-anjuran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbentuk tindakan dan juga kefahaman yang Nabi bagi pada kita. Hadis-hadis kursi ini kebiasaannya kita akan tengok ada kebanyakannya datang melalui kisah-kisah para nabi yang terdahulu, iaitu salah satu kaedah yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan kisah-kisah para nabi-nabi yang terdahulu melalui hadis kursi, selain daripada apa yang ada dalam Quran. Dan kebiasaannya agak panjang kisah-kisah ataupun dialog di antara Allah Subhanahu Wa Taala dengan nabi-nabi, yang akhirnya di sana ada begitu besar rahsia yang Allah Taala nak cuba sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan disampaikan kepada umat. Dan alhamdulillah, banyak hadis-hadis yang kita boleh ambil. Sebagai contoh, pada minggu yang lepas kita dapat ambil hadis berkaitan dengan bagaimana kita membentuk akhlak kita. Dahulu kita ada juga baca hadis, iaitu kita diminta untuk menolong orang-orang yang teraniaya dan kita diminta untuk menjauhi sikap zalim pada diri sendiri. Dan pada hari ini saya nak bawakan kepada tuan-tuan satu hadis. Dia tidak panjang, dia pendek, tetapi dia memberi pengetahuan kepada kita dan dia mendidik kita seperti mana yang sangat-sangat dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu supaya kita menjadi seorang yang pemurah dan juga berakhlak baik. Biasa kita dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa pada Allah Taala, Allahumma ja'alni miskina, ya Allah jadikan aku di kalangan orang-orang yang miskin, kan? Wa mitna miskina, dan matikan kami dalam keadaan yang miskin. Wahsyurna ma'al masakin, dan bangunkan kami ini bersama dengan orang-orang miskin. Wa dakhilna ma'al masakin, dan masukkan kami dalam syurga bersama dengan orang yang miskin. Itu permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memang sangat-sangat mengangkat darjat orang yang miskin. Saya pernah bacakan kepada tuan-tuan hadis yang cukup panjang. Hadis yang panjang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala kata, aku bagi mereka itu pada orang-orang miskin itu bukanlah kerana aku punya gedung aku ni tak cukup untuk bagi nikmat kepada mereka. Tidak.
Allah Ta'ala dah bagi tahu pada kita. Dia jadikan orang miskin ni bukan hanya kerana engkau miskin, pandai-pandailah kalau nak hidup kat dunia ni. Tidak. Adakah jadikan miskin itu kerana Allah Ta'ala tak cukup untuk bagi pada mereka? Jawapannya tidak. Allah Ta'ala kata apa dalam hadis itu? Zat aku, kekayaan aku ni, dalam gedung aku ni penuh. Aku dah sediakan untuk mereka. Jadi, salahlah kalau kita beranggapan kemiskinan itu satu bala pada kita. Ataupun kesusahan itu satu bala yang menimpa pada kita. Sebab tu setiap kali bila khatib disebut dalam khutbah, ittaqullaha haqqa tuqatih. Kan? Bila khatib sebut dalam khutbah, ittaqullah, wahai orang beriman, bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala. Haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Lalu kita jumpa dalam ayat Al-Quran yang lain, Allah Ta'ala kata apa? Dan ayat ini biasa dipasang di kedai-kedai. Orang menjadikan ayat ini ayat tangkal. Itu amalan khurafat. Jangan kita pasang ayat itu sebagai tangkal ataupun penunggu di rumah. Kita pasang ayat 1000 dinar. Kita kata ayat ni, kalau kita pasang, rezeki melimpah ruah. Subuh tak semayang, mana rezeki nak masuk? Kalau tuan-tuan boleh pasang dalam rumah tu semua ayat Quran, semayang tidak, poso tidak, mana datang joki? Bernapeh boleh bernapeh, makan kejap lagi boleh makan. Oh, simpanan banyak. Tuan-tuan, jangan sampai kita tertipu. Kita rasa nikmat banyak kita itu, sedangkan banyak kemungkaran yang kita lakukan secara kerap. Kita lupa, kita nampak secara zahir, itulah yang menunjukkan kita ni beriman. Rupanya langkah kita silap. Baik. Bila disebut takwa itu dalam surah yang menyebut tentang ayat 1000 dinar ni, dia kata apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang sesiapa yang bertakwa, aku sediakan kepadanya makhraja, jalan keluar. Jalan keluar. Jadi nak dihurai takwa itu dalam kehidupan seharian kita ni, semestinya lah Nabi SAW itu contoh. Semua dalam masjid ini termasuk saya, mesti jadikan Nabi SAW itu sebagai contoh. Bagaimana menjadi seorang yang bertakwa. Kalaulah kita sebut, aku ni bertakwa dah, kata. Tapi aku ni kadang-kadang semayang tidak, puasa tidak, belum lagi takwa. Beriman ya. Beriman ya. Takwa ni dia bab-bab perintah laksana. Bab-bab kewajipan fardu laksana. Nampak ada kemungkaran di hadapan, nampak ada maksiat, tinggal. Tu orang takwa. Baik dengan ahli keluarga sendiri, baik dengan bukan ahli keluarga, dengan jiran, duduk di mana pun dia. Jadi orang susah pun dia bertakwa, jadi orang kaya pun bertakwa, jadi pemimpin pun bertakwa, jadi rakyat pun bertakwa. Inilah takwa. Jadi bila imam bahasa ittaqullaha haqqa tuqatih itu, jadi kita faham bukannya takwa itu sekadar duduk diam, bukan takwa itu duduk diam. Hidup kena bergerak, kena buat sesuatu. Allah Ta'ala jadikan bumi ni, tuan-tuan poilah rodah. Tetapi dia ada batas dia tadi. Cuba saya bercakap dengan orang veteran ni, dah puas merodah dah lu Ustaz. Mana bukit saya tak panjat, mana kapal terbang saya tak naik. Jadi pengalaman itulah yang akan mengajar kita. Aku jumpa orang macam ni, Allah temukan aku dengan orang begini. Allah tunjukkan aku sifat orang yang tamak. Allah tunjukkan aku sifat orang yang pemurah. Allah tunjuk pada aku orang yang akhlak sangat baik. Allah Ta'ala tunjukkan pada aku bertemu dengan orang yang sangat zalim. Aku bertemu dengan seorang pemimpin yang cukup baik. Aku bertemu dengan pemimpin yang cukup jahat. Aku jumpa seorang anak muda yang cukup baik, hebat akhlaknya, hebat ibadahnya. Aku bertemu dengan anak muda yang rosak akhlaknya. Itu pengalaman tuan-tuan. Jadi tuan-tuan nilailah. Selagi ada kudrat kita ni, cubalah sebaik mungkin. Jadilah seperti mana yang dipesan oleh khatib, ittaqullah haqqa tuqatih. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, saya nak bacakan hadis ini. Hadza dinun irtadaituhu li nafsi. Inilah agama yang telah aku redai untuk diri aku. Hadza dinun,
irtadaituhu li nafsi. Allah Ta'ala sebut, inilah agama yang telah aku redakan atas diri aku sendiri. Jadi Allah Ta'ala kata, aku reda agama ni. Dan hadis ini tak bercanggah pun. Betul Allah Ta'ala kata apa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Allah sebut. Maknanya dia tidak bercanggah. Hadis ini sama, jelas. Allah Ta'ala reda dengan agama, yakni agama Islam ini. Walan yuslihahu illa as-sakha'u wa husnul khulq fa akrimuhu bihima ma sahibtumuh. Dan tidak dapat dijalankan agama tersebut kecuali mereka yang sifatnya pemurah dan berakhlak baik. Islam ni kalau tak ada pemurah, tak ada akhlak baik, orang tak nampak Islam. Boleh faham tu? Kalau sebut kita Islam tapi zalim, tindas orang tak nampak Islam. Akhlak tak elok, perangai hodoh, orang tak nampak Islam. Disebutlah hadis ini, mereka tidak dapat dijalankan, tidak dapat, Islam tu tak dapat diterjemahkan illa, melainkan as-sakha'u, dengan pemurah, dengan ambil tahu hal orang-orang sekeliling. Kan kita tengok ulama ada sebut apa makna pemurah tu tadi. Wa husnul khuluq, dan cantiknya akhlak. Fa akrimuhu bihima, kerana itu muliakanlah dengan kedua sifat itu selama mana kamu ma sahibtumuh, selama mana kamu menganut agama tersebut. Kerana itu muliakanlah. Muliakanlah apa? Kitalah yang menganut ni. Muliakanlah diri kita dengan dua sifat yang besar ni, yang memang dituntut pada kita ni selama mana kita menganut agama Islam ini. Boleh? Boleh faham? Baik. Tadi disebut Allah Ta'ala wa raditu lakumul Islam madinah, dan aku telah redha ke atas Islam itu sebagai agama. Allah Ta'ala disebut dalam ayat yang lain, wa may yabtaghi ghairal Islam, siapa yang mencari selain daripada Islam sebagai agamanya, fala yuqbala minhu, maka selama-lamanya tidak akan diterima. Tak diterima apa tuan-tuan? Tak diterima apa? Tak diterima amalnya. Kerana amal itu dia bukan sekadar Allah Ta'ala balas ketika berada di dunia. Amal itu akan dihitung ketika mana kita berhadapan nanti di yaumul mahsyar di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu ayat ini disebut falai yuqbala minhu. Maknanya apa sahaja yang dia lakukan, bila mana dia itu tidak menjadi sebahagian daripada Muslim, bukanlah kita kata habis tu dia buat baik itu tak dapat apa-apa ke. Duniawi dapat. Dia baik. Dia tak beriman tetapi dia baik. Akhlaknya baik. Banyak kerja kebajikan dia buat. Nampak orang susah dia tolong. Dia keluar daripada KFC, nampak pengomis, dia bawa KFC tu, dia bawa kat kawan tu. Apakah itu tidak ada kebaikan? Ada. Tetapi kebaikan itu akan dibalas ketika kamu berada di dunia. Yang disebut fala yuqbala minhu itu adalah amal yang akan nanti dipersembahkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang akan jadi galang ganti nanti. Adakah kamu akan dimasukkan ke dalam syurga ataupun kamu akan dicampak dalam api neraka, wa iyazubillah. Wa huwa fil akhirah minal khasirin. Allah tambah lagi, dan orang-orang yang tadi tidak mengambil Islam sebagai agama tadi, mereka adalah orang-orang yang rugi. Rugi kenapa tuan-tuan? Di dunia itu Allah Ta'ala bagi balasan. Betul? Takkanlah tak ada langsung orang tak beriman ni yang baik. Ramai. Ramai yang baik. Ramai yang pemurah. Ramai yang tolong orang susah. Jadi kita orang Muslim, kita kata, tak ada faedah tu dah. Tuan-tuan, kita tak boleh bersikap negatif macam tu. Walaupun ayat ini dia memberi tahu kepada kita, mereka itu akan rugi di akhirat.
Kalau kita nak main ayat ni ikut nafsu kita, kita akan melihat walaupun orang bukan Islam tu buat baik pun kita akan nafikan juga. Tapi yang diajar pada kita ni apa tuan-tuan? Supaya walaupun orang tersebut masih lagi belum Islam, sepatutnya kitalah yang akan menjadi pencetus kepada dia. Mana tahu dia nak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana tahu. Sebab tu hadis ini dia menekankan tentang husnul khuluq, akhlak yang baik. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, bila disebut di sini, bila dikata selagi mana kamu menganut agama ini, kamu berpeganglah, kamu tunjukkanlah kemuliaan kamu itu dengan dua, pemurah dan juga husnul khuluq, akhlak yang baik tadi, akhlak yang cantik. Tengok tuan-tuan, disebut di sini. Ali bin Husain berkata, orang yang mengeluarkan hartanya kerana diminta, orang yang keluarkan duit kerana diminta, tidaklah termasuk di kalangan yang pemurah. Kata. Yang disebut pemurah ialah mereka yang menunaikan hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala atas kemahuan sendiri dan kerana taat kepada Allah Taala tanpa sebarang tekanan, tanpa paksaan, tanpa disuruh ataupun harapan untuk diberikan ucapan terima kasih. Ni pandangan seorang ulama, dia kata gitu. Tapi kalau kawan kita minta tolong, kan, kita tolong, adalah pahala taklah kau tak dan tak pemurah lah sebab kau minta. Tak adalah masalah dah. Cuma nak diberitahu pemurah itu, kemuncak pemurah itu bila seseorang itu boleh buat sesuatu, dia boleh tunaikan hak Allah Subhanahu Wa Taala, dia boleh tunaikan juga ketaatan daripada Allah Taala itu tanpa tekanan. Contoh saya tanya tuan-tuannya yang datang sembahyang Jumaat kono paksa kau. Orang rumah ambil tali pinggang, abang tapi sembahyang Jumaat saya sobat. Tak ada. Kerana kita datang atas, kita tidak terlibat dengan tekanan. Kita datang kerana rela. Kita datang kerana faham adanya tuntutan hak Allah Ta'ala yang kita nak buat. Tetapi, untuk sampai ke peringkat itu, saya tanya tuan-tuan, berapa tahun tuan-tuan makan masa nak jadi macam ni? Berapa tahun tuan-tuan makan masa untuk jadi seorang yang bila solat tu tak perlu disuruh. Bila solat tu tak perlu tak malu. Dan malulah tengok anak dan tanya tak semayang abah ni. Bila kita jadi macam tu? Benda ni bukan berlaku lahir-lahir umur 2 tahun dah jadi macam tu tuan-tuan. Dia lahir panjang masa dia untuk seseorang itu jadi seseorang yang boleh menunaikan hak Allah Ta'ala itu tanpa tekanan. Tanpa dipaksa. Tanpa disuruh. Sebab tu kadang-kadang kita tak heran lah. Ada yang dah tua-tua tak nak puasa. Benda ini perlukan tadi. Ittaqullah. Sebab tu sifat pemurah ni jangan kita nampak pada memberi sahaja. Kita perlu nampak bagaimana kita nak menunaikan hak Allah Ta'ala tu. Dan ketaatan. Itu satu pandangan. Satu pandangan yang lain disebut, orang bertanya kepada Hasan bin Ali bin Abi Talib, yang dia cucu kepada anak kepada Nabi Ali, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ataupun cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenai perbezaan erti karam iaitu pemurah, muruah peri kemanusiaan, dan najdah bantuan. Ni tiga-tiga ni dia lebih kurang. Sama ada kita ni sifat pemurah ataupun berperi kemanusiaan, ataupun kita ni namanya najdah, asyik nak bantu orang. Hasan menyebut pemurah ialah menderma sesuatu yang baik dengan ikhlas dan sukarela. Atau sebelum diminta dan memberikan makanan pada masa mereka senang atau kelaparan, serta berkasih sayang kepada peminta dengan memenuhi permintaannya. Memang akan berlakunya manusia ni sifatnya meminta-minta. Kebiasaannya orang yang susah akan meminta bantuan kepada orang yang nampak senang. Sebab tu saya sebut nampak senang. Macam saya lah depan saya ni, saya nampak tuan-tuan ni nampak senang. Kan? Steady je. Kan? Duduk atas jadah tu steady. Macam cerita Piral Binat Terabang tu kan. Steady je. Nampak senang.
Kerana manusia ni menilai orang itu zahirnya. Zahir kau nampak lah, boleh lah ni sonang. Sedangkan hanya diri kita tahu, aku ni sonang kau tidak. Akan ada orang datang meminta-minta pada kita. Waktu tu tuan-tuan boleh pilih. Tuan-tuan nak memilih untuk menjadi pemurah as-sakhi ke, ataupun tuan-tuan nak jadi seorang al-bakhil. Tuan-tuan kena pilih. Dan kalau kita faham daripada apa yang disebut tadi itu, mereka cuba memenuhi permintaan orang yang meminta itu dengan sifat ikhlas, dengan sifat kasih sayang. Dan muru'ah iaitu sikap memelihara agama, beri kemanusiaan itu memelihara agama, diri dan juga jiwa, serta memberikan layanan yang baik dan ramah kepada tetamunya, beserta sikap baik dan bergegas memberikan bantuan walaupun hati merasa enggan melakukannya. Aduh, susahlah nak pergi tompek banjir ni, habis kereta dan solut kan. Baru ni kan kawasan banjir, yang Pangan ni kan banjir kan. Jadi kita tengok orang banjir ni tuan-tuan, kesian tengok dia. Habis katil basah, habis dia punya sofa-sofa basah, habis tenggelam. Jadi kita nampak, jadi apa kita nak tolong? Cik tak dapat nak nolong dah. Cik ada koncing mani, kang pori, kang hypo dah contoh lah kan. Jadi cik berilah apa yang boleh. Yang beri yang boleh itulah kerana adanya sifat peri kemanusiaan kita. Beri yang boleh. Dan dia sesuai dengan kemampuan tuan-tuan. 3. Najdah, iaitu bantuan, ialah memberi, membela tetangga, membela jiran-jiran, dan tabah bersabar, yang sesuai dengan keperluan jiran tersebut, memberi bantuan. Dan bukan jiran sahaja, sesiapa yang kita nampak. Boleh faham ya? Jadi ketiga-tiga perbuatan inilah perbuatan menunjukkan seseorang itu melibatkan orang lain. Pemurahnya dia, bantunya dia, ada sikap peri kemanusiaan kita. Dan kadang-kadang istilah tu kita guna istilah ihsan. Bagaimana tuan-tuan melihat orang lain dengan mata ihsan. Tuan-tuan melihat orang susah, timbulnya ihsan. Tuan-tuan lihat binatang yang sakit. Tuan-tuan nampak binatang tu, tak kiralah kucing, baik anjing, tuan-tuan nampak di tepi jalan, terjengkot-jengkot, patah kaki dia. Apakah perasaan pertama tuan-tuan lihat dia? Kalau yang perasaan pertama lihat pada binatang yang sakit itu, tuan-tuan kata, padan muka kau. Maka di sana hilangnya ihsan manusia sesama makhluk. Tapi kalau kita nampak seekor anjing yang terhencot-hencot, mungkin kena langgar, mungkin kena bergaduh dengan dia sesama dia, akhirnya luka, patah kaki, maka yang lahir pada kita, ya Allah, kesian binatang ni. Itu ihsan. Kalau dengan binatang ada ihsan tuan-tuan, dengan manusia patut lagi tinggi ihsan kita. Ya? Baik. Ada seorang tabi'in bertanya kepada Hasan Al-Basri, apa makna as-sakha, sifat pemurah, al-hazmu, bijaksana, dan israf, boros. Ni akhlak-akhlak ni dia termasuk dalam akhlak dah ni. Pemurah itu akhlak yang baik. Hazmu, bijaksana, akhlak yang baik. Israf, boros, orang yang boros. Hasan Basri menjawab, dia kata, as-sakha bererti bermurah hati dengan harta dan apa yang ada padanya. Nampak? Dia kan nampak harta saja dan apa yang ada padanya. Dan dia mesti diletakkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bagi apa ada yang ada padanya kerana Allah Taala semata-mata. Itu as-sakha, pemurah. Al-hazmu pula bererti menahan harta yang ada padanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Iaitu dipastikan apa harta yang dia ada, dia bagi pada tempat yang betul. Dia tahan tu maknanya supaya duit itu bukan untuk dia boros seorang diri. Dia pastikan apa yang ada pada dia, dia bagi atas kebijaksanaannya itu, melihat inilah besok yang akan menjadi galang ganti aku pada yaumul mahsyar. Dan israf, iaitu boros,
Yakni bererti menginfakkan harta. Apalah boros ni menginfakkan harta? Tunggu, saya baca sampai habis, tuan-tuan dengar. Menginfakkan harta dan apa yang ada padanya demi cita-cita untuk diangkat menjadi pemimpin. Ini pada pandangan Hasan Basri. Mungkin sesuai ketika zaman itu, dia nampak orang ada duit, harta banyak, maka orang ni bekerja-kerja nak jadi pemimpin, dia angkat jadi ke pemimpin pemerintah. Contoh maka orang ini, Hasan Basri kata, ini orang yang israf. Kenapa israf? Boros itu merujuk kepada borosnya dia dengan harta dia untuk mengejar sesuatu. Mendapat balasan ketika di dunia ini. Israf lah, boroslah dia. Kalau tuan-tuan lah cakap ke anak, kau ni abah bagi RM50, 2 hari dah habis. Boros betul. Kenapa kita kata boros? Kerana duit yang kita bagi, dia bukan bercambah duit dia, habis. Yalah, kamu boleh makan, boleh top up, boleh tu, boleh ni. Lepas tu habis. Tak ada manfaat apa-apa. Seperti mana dia sebut Hasan Basri, dia keluar duit dia untuk dia nak kerja jawatan tersebut. Dan akhirnya tuan-tuan, kebiasaannya lah, adatnya lah. Orang-orang yang mengajar kepada jawatan ni akhirnya dia apa tuan-tuan? Gedebus, jatuh ke bawah. Dan yang paling bahaya, orang-orang ni nak masuk jadi pemimpin atasan, akhirnya kalau jatuh kat dunia sampai bertobat, alhamdulillah tuan-tuan, takut gedebus ke bawah, masuk dalam jurang neraka, wa iyazubillah. Jadi kita takut. Lain orang angkat kita, lain orang letak kita. Tuan jadilah ni, tuan tolong bantu kita, jadilah pemimpin peringkat kita supaya kita ni dapat pemimpin yang baik, adil, sama. Berbeza. Dalam satu hadis Nabi SAW dia sebut as-sakhiyu, pemurah itu qaribum minallah, dekat dengan Allah. Qaribum minan nas, dekat dengan manusia. Qaribum minal jannah, dan dekat dengan syurga. Ba'idum minan nar, dan jauh daripada neraka. Saya ulang ya. As-sakhiyu, pemurah itu qaribum minallah, dekat dengan Allah. Qaribum minan nas, dekat dengan manusia. Qaribum minal jannah, dekat dengan syurga. Wa ba'idun minan nar, jauh daripada neraka. Wal bakhil, dan kedakut tu, tamak haloba ni, ba'idum minallah, jauh daripada Allah. Ba'idum minan nas, jauh pada manusia. Ba'idum minal jannah, jauh daripada syurga. Walakin qaribum minan nar, tetapi dia dekat kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Inilah didikan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kita. Cuba tuan-tuan renung sikit. Islam ni berkembang, cuba kita renung sikit. Islam kita ni berkembang dengan pemurah ke dengan kedekut? Tanya. Tuan-tuan bayang kalau Islam ni berkembang dengan sikap kedekut, berkembang tak dia? Takkan berkembang. Kalau Abu Bakar As-Siddiq itu, kerana Abu Bakar, dia tak adalah zaman kita, tapi nama itu sampai hari ni kita tahu. Kalaulah Abu Bakar As-Siddiq itu tidak melemparkan satu uncang emas kepada pemilik Bilal bin Rabah, maka Bilal bin Rabah akan kekal bersama tuannya, dan dia tidak akan bebas, seperti mana sejarah yang tuan-tuan dengar pasal Bilal bin Rabah. Faham tak? Kalaulah bukan kerana pemurahnya Abu Bakar ketika itu, nak lempar satu uncang omeh, kau perak seuncang. Uncang ni bukan duit kotes tuan. Uncang omeh ni dia bukan omeh pasal ni. Omeh koping tuan. Kalau bukan dia lempar kepada pemilik, kepada Bilal bin Rabah, sampai hari ini kita tidak akan dengar kisah Bilal bin Rabah bersama-sama dengan Nabi berjuang. Kita tak akan tahu. Tapi didikan Nabi itu ataupun
kenalnya Abu Bakar kepada Nabi SAW kerana pemurahnya Nabi itu, maka itulah yang diikutan. Dan Islam itu berkembang kerana pemurahnya umatnya. Jadi tuan-tuan, ambillah hadis-hadis ini. Sebab qaribun minallah, dokek dengan Allah. Yang paling hebat, qaribun minan nas, orang nak dokek. Ada orang nak boli manusia pakai duit. Tuan-tuan yang pernah terjobak dulu, kita buanglah pemikiran jauh-jauh, tuan-tuan. Manusia tak boleh boli kita, tuan-tuan. Tetapi kita boleh bersama dengan orang yang pemurah. Manusia boleh diboli dengan duit. Tapi kita orang beriman ni, tuan-tuan, jangan sekali letak diri kita jatuh, martabat kita boleh diboli dengan duit. Allahu Akbar. Rosak negara kalau manusia boleh diboli dengan duit. Rosak bumi ni kalau manusia boleh diboli dengan duit. Ya. Yang kita nak, kita duduklah dengan orang yang pemurah, duduklah dengan kebenaran, duduklah dengan kebaikan. Barulah betul kita sebutlah Allahu Akbar. Baru betul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Betul lah lafaz yang tuan sebut setiap kali semayang. Bila tuan-tuan, kalau orang boli dia dengan duit ni, dan tak makanlah. Jadi mudah-mudahan saya sebut ni untuk diri saya. Kita Asia ni jauh ni perjalanan. Tuan-tuan ni dah 50, 60, 70. Tuan-tuan dah banyak pengalaman dah. Tuan-tuan dah nampak macam-macam orang. Jadi tuan-tuan, nasihat ni untuk diri saya yang jauh dari perjalanan. Mungkin ada anak-anak muda kat luar ni yang jauh dari perjalanan kita ni, jangan sampai kita ni jadi orang seperti itu. Yang kita nak daripada hadis ini, jadilah orang yang pemurah, jauhkanlah bakhil kita tu. Dan insya-Allah saya akan sambung pada masa akan datang apa yang disebut oleh Nabi SAW, apa itu husnul khuluq, akhlak yang baik, insya-Allah. Jadi kita nak menghampiri masuknya waktu fardu Jumaat, waktu zuhur. Jadi saya nak berhenti di sini dulu. Mudah-mudahan apa yang saya bacakan pada tuan-tuan itu kita boleh ambil manfaat dan pengajaran, dan kita boleh beramal lepas ini, dan kita lebih yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu sentiasa memberi peluang kepada kita. Baik saya, bolehlah khabar muda lagi, Allah Taala bagi peluang. Baik orang yang agak berumur, Allah Taala tetap bagi peluang, tuan-tuan. Mudah-mudahan peluang ini kita manfaatkan, dan insya-Allah saya dan tuan-tuan tergolong dengan orang yang sentiasa mujahadah untuk melakukan kebaikan, insya-Allah. Apa yang baik itu daripada Allah Taala, yang kurang itu atas kelemahan diri saya sendiri. Insya-Allah kita akan sambung pada masa akan datang. Aqulu qouli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum, wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.